الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin limpah kurnianya setaufik dan hidayah daripada Allah. Kita diberikan kesempatan pada malam ini untuk kita meneruskan kuliah kita dalam kitab Nasaih Diniyah wa Wasaya Imaniyah. Dan insya-Allah pada malam ini kita menyambung tajuk bimbang terhadap syubhah. Betul tak? Muka surat yang ke-390 bagi kitab Jawi. Baik. Sebagaimana yang kita ketahui, di dalam Islam ini sesuatu yang halal itu jelas. Dan sesuatu yang haram itu juga jelas. Antara keduanya, ada satu perkara yang disebut dengan syubhah. Syubhah ni adalah sesuatu yang diragui. Ada petunjuk sama ada dianya haram ataupun dianya halal. Jadi ada percanggahan pada dalil yang menunjukkan pengharaman atau halalnya sesuatu perkara, maka itu dipanggil dengan syubhah. Sebagian ulama mengatakan syubhah ni dihukumkan haram. Maknanya dia ditolak. Okay. Dan ada juga pendapat yang mengatakan hukum syubhah ini adalah makruh. Karahah, makruh. Makruh ini maksudnya lebih baik ditinggalkan lah. Itu makna makruh. Jadi berlaku khilaf, perselisihan pandangan tentang kedudukan hukum pada syubhah ini. Cuma disebut sebahagian daripada tanda kesempurnaan iman adalah meninggalkan perkara yang syubhat. Okey, baik. Bimbang terhadap syubhah. Adapun perkara syubhah, maka dituntut sangat menjauhkan diri daripadanya. Malah ada kalanya hukumnya wajib. Masa bila wajib meninggalkan syubhat? Bila yang syubhat tu lebih cenderung kepada yang haram. Sebagaimana yang haram itu wajib dihindari, maka yang syubhah juga pada waktu itu hukumnya wajib dihindari. Cuba perhatikan hadis berikut. Man ittaqash syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram. Barang siapa yang memelihara dirinya dari perkara-perkara syubhah itu, samalah seperti dia telah melindungi agamanya dan kehormatannya dari kata nista orang lain. Dan barang siapa yang tersungkur ke dalam perkara-perkara yang syubhat itu akan terjerumus pula ke dalam perkara-perkara yang haram. Jadi dalam hadis ini menunjukkan orang yang memelihara dirinya daripada perkara syubhat adalah orang yang telah menjaga agama dan orang yang telah menjaga maruah atau menjaga kehormatan diri dia. Orang yang jatuh kepada syubhah boleh jatuh kepada perkara yang haram. Jadi maka sebab itu adalah yang lebih baik berhati-hati dengan perkara syubhah, kerana dibimbangi syubhah ini akan jatuh kepada haram. Jadi seboleh-bolehnya mayambari ijtinabi. Maksudnya semampu-mampunya cuba dihindari.
Kerana kerana boleh jadi akan jatuh. Boleh jadi akan jatuh kepada perkara yang haram. Contoh umpamanya mengahwini seorang wanita yang syubhah. Syubhah ni maksudnya boleh jadi dia ni adik-beradik susuan umpama. Itu contohlah. Jadi sebaiknya jangan kahwin lah. Kalau ada syubhah, ada keraguan begitu, sebaik-baiknya jangan berkahwin. Tak usahlah ikut cerita Hindustan Mona. Nak juga berkahwin, dah cinta punya pasal apa, tak boleh. Ini syubhah. Kerana dibimbangi syubhah yang macam ni bawa kepada haram. Sebab dia ada pilihan. Maksudnya boleh pilih lain lah. Boleh nikah lain. Nak mengelak daripada jatuh haram. Tengok-tengok dah nikah, betul-betul adik-beradik susuan. Nanti kena farak lah, kena pisah lah. Itu satu keadaan lah, contohnya kan. Itu syubhah yang contoh lah, yang kita ragui, kita tak ketahui kedudukannya. Baik. Ada juga syubhah yang asalnya harus. Asalnya harus ma yang bari ma asluhu bil ibahah. Asalnya adalah harus. Contoh, adakah dia telah menceraikan isteri dia ataupun belum ceraikan. Jadi syubhah. Isteri ni dia cerai ke belum? Okey. Maka pada waktu itu berlaku syubhah. Dah cerai ke belum? Dah jatuh talak ke belum? Sebab kalau dah jatuh talak, dia kena rujuk. Dia tak boleh baik hukum biasa. Kalau tak jatuh talak, tak apa. Boleh berhubung macam biasa. Dia tak perlu rujuk. Jadi kalau mengikut kepada asalnya jatuh talak ke tidak? Asalnya tidak. Asalnya tidak jatuh talak. Maka atas keyakinan, pegang pada keyakinan, dia pun cakap tidak, isterinya pun cakap tidak. Maka balik kepada asalnya adalah hubungan suami isteri itu adalah harus, maksudnya tidak jatuh talak. Itu syubhah juga tu. Jatuh talak ke tak jatuh? Jatuh ke tidak? Sebab bila jatuh talak, hukumnya sudahlah lain. Hukumnya sudah lari, hukumnya sudah berbeza. Okey. Itu contohnya lah, di antaranya lah, contoh-contoh syubhah. Kalau keadaannya pula kita ragu-ragu, berbolak-balik. Asal di antaranya, asal dia adalah halal ke haram. Benda yang makanlah umpama. Benda makan. Kita tak tahu asal usul makanan ni. Halal ke haram. Halal ke haram. Asal dia. Taradud kita jadi berbolak-balik kita. Jadi sebaiknya bila kita tak tahu asal, baik kita tinggalkan. Tak tahu asal usul, baik kita tinggalkan. Baik. Ataupun syubhah yang lain juga, hukumnya sunat kita tinggalkan. Sunat ni maksudnya dapat pahala lah, lebih utama kita tinggalkan. Bila mana bermuamalah dengan seseorang yang hartanya bercampur dengan yang haram. Kita bermuamalah, berurusan dengan orang yang hartanya terlibat dengan benda yang haram. Mungkin dia nak beri kita sumbangan umpama. Sunat kita tolak kalau kita tahu dia punya perniagaan dia terlibat dengan haram. Saya nak hantar surau malam ni makan mihun Singapura. Tak banyak, dia kata ada 20 pack dia kata. Dengan air lah apa semua tak. Bagi sumbangan. Kita tahu dia ni bermuamalah dengan harta yang haram. Sunat hukumnya tolak. Sunat hukumnya tolak. Atau berusniaga dengan orang yang mengambil harta orang secara haram. Jadi jangan berurusan dengan dia. Orang yang tipu orang kalau kita tak tahu cerita lain. Jadi kalau kita tahu, sunat hukumnya kita tolak. Bermuamalat dengan orang yang hartanya bercampur dengan benda yang haram. Tapi kalau kata kita tak tahu tak apa. Kalau tahu,
kita bermuamalat juga dengan dia, salah tak? Tak salah. Sunat kita elak. Sunat kita elak. Sebab contoh dia jual beli dengan kita. Kita jual barang, dia beli. Dia beli itu sah. Jual beli itu sah. Tapi sunatnya tinggalkan. Jangan bermuamalat dengan orang macam ni. Okay? Baik. Itu di antara bentuk-bentuk syubhah lah. Yang kita wajib hindari, sunat kita hindari, sebaik-baiknya kita hindari. Baik. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka." Tinggalkanlah apa yang meraguimu kepada apa yang tidak meraguimu. Mudah aja. Nabi sebut benda ragu-ragu ni tinggallah. Ada keraguan je, tinggal. Tinggal pada benda, tinggalkan perkara yang meragukan kepada perkara yang tidak meragukan. Contohlah, benda kek sepadan. Sepadan ni boleh jadi kita punya, boleh jadi orang punya. Jadi itu ragu-ragu lah. Tinggalkan yang ragu-ragu ni, ambil yang bahagian kita ni betul-betul. Ini yang lokek sepadan tu lah, dia sibuk nak nanam jambu lah, nak nanam mangga lah, nak nanam dian lah, nak nanam jaweh, macam lah. Sepadan ni ragu, benda ni ragu. Takut boleh jatuh kepada ke tanah orang umpama. Jadi bawa dekat orang kita ragu yang kawasan kita ni yang selebar-lebar alap ni. Apa kita tak tanam ke situ? Umpama lah. Itu semualah tu jadi. Akhir jadi pencanggahan ni. Jadi pencanggahan. Tanah dia lebar, dia boleh lagi buat tarik ke dalam lagi. Tapi lesan ni buat pagar kan. Tanam tu untuk jadi pagar. Nanti akar tu masuk dekat tanah orang. Itu benda-benda berkait dengan ambil hak orang ni, jangan ambil mudah. Sebab semayang kita banyak, kita sedekah banyak, zikir banyak, semayang sunat banyak, semayang tarawih 36 rakaat semayang. Tapi bila kita mati, dosa kita tinggal dengan dosa ambil hak orang, zalim orang ni, dosa ni akan sangkut ni. Kalau orang tu tak maafkan, dosa dengan Allah boleh selesai. Tak puasa boleh ganti, boleh bayar fidyah. Tak semayang boleh qada, tak sampai qada, dah mati dah, Allah boleh maafkan. Kita sungguh-sungguh qada umpama. Tapi kalau hak dengan orang, ini tak selesai. Jadi bab-bab yang macam ni kita takut benda ragu ni, terutama hal tanah ni lah. Termasuk kesepadan orang, kita zalim ambil hak orang lain. Sepanjang kita memakan hak orang itu, sepanjang itulah kita bimbang, kita diseksa. Kerana dosa kita dengan orang. Orang tu tak maafkan pula kan. Itu lebih borek lagi lah. Jadi benda yang ragu-ragu ni tinggalkan saja. Jangan cari jalan nak menghalalkan. Ragu, tinggal. Itu yang paling selamat. Allah tak pernah jadikan kebergantungan kita pada benda yang haram. Allah tak pernah jadikan kebergantungan kita pada benda syubhah. Kita benda yang halal jelas ni pun banyak dah. Yang boleh banyak dah. Yang ragu-ragu dia pun nak dimakan. Makan daripada Jepun. Bamalah. Dia buat ke Malaysia ni tak apalah. Buat makanan Korea. Tak tahu asal usul Yalah kata seafood. Tapi cara buat pula. Bamalah. Tu kalau ini pada sanun lah. Kalau di sini ni wallahualam, kalau dah dapat halal alhamdulillah lah. Mati kalau kita tak makan makanan Korea Jepun, tak mati lah. Kalau tombek kita ni lah. Tak mati pun. Kecuali kita pergi tombek dia lah, itu cerita lain. Kita orang Malaysia ni, cokodok boleh makan. Cucu udang ada, macam lah. Yang dia heboh benar nak benda yang macam tu, apa? Pemalah. Baik. Syubhat ialah setiap perkara yang masih dalam syak. Syak ni mana 50-50 lah. Tu syak. Kalau zon ni 70-30. Zon ni 70-30. 70 yakin, 30 tak yakin. Itu dipanggil zon. 30 tak yakin, 70 yakin. Dan kemudian syak. Syak ni 50.
50-50 itu dipanggil syak. Baik. Kemudian kalau waham ni disebut 30-70. 30 ya yakin, 70 tak yakin. Itu dipanggil waham. Kalau zon 30 yakin, 30 tak yakin. 30 tu ada keraguan, 70 ya yakin. Baik. Kemudian ada tisu tak? Habis ya? Sudah habis. Baik. Orang pandai-pandai awak pula sejuk. Tak. Baik. Itu dipanggil syak. Okey. Dan diragukan tentang halal dan haramnya yang disebabkan oleh beberapa sebab yang bertentangan. Okey. Syubhah ni terjadi kerana sebab-sebab bertentangan. Ada sebab yang halal, ada sebab yang haram. Itu sebab bertentangan tu. Jadi ada sebab yang mengatakan dia halal dan ada sebab juga yang mengatakan dia haram. Berlaku sebab-sebab yang bertentangan, maka hukumnya syubhah. Start dia orang tanya, boleh ke ni? Bamolah. Ada tak boleh tak? Yalah, setahu Dan ni buat daripada ni. Oh, yo ko. Yang ni setahu Dan okey je. Itu dah berlajuk sebab pertentangan. Bila ada sebab pertentangan, maka jatuh hukumnya jadi syubhah. Sebab tu jangan yokol. Kalau yakin, jalan lah. Ni banyak nak yoko, semua tak boleh makan. Kan? Setengah syubhah asalnya halal. Asalnya syubhah tu halal. Asalnya yang jadi syubhah tu asalnya halal. Kemudian datang satu sebab yang meragukan mengenainya sehingga menimbulkan syak tentang penghalalan. Contohnya. Dalam mangkuk tu semuanya halal. Datang satu bondo yang sumbernya tak ditahu, masuk dalam tu. Maka asalnya halal, bila bercampur dengan sesuatu yang meragukan, tidak diketahui, maka hukumnya jatuh kepada syubhah. Kambing kita semua sama yang komen ni. 100 ekor. Sekali ada seekor kambing orang lain termasuk dalam tu. Seekor kambing orang sama pula komen tu. Itu sudah jadi syubhah. Maka nak elak syubhah macam mana? Keluarkanlah satu tu. Cari satu, keluarkan, bagi kat tuan dia. Ni kau kambing kau, boleh jadi ni kat dia punya hati tak apa. Terkeluarlah kita daripada syubhah tu. Jadi asalnya halal, tapi bila dia bercampur dengan perkara yang lain, maka wujud ke menimbulkan syak dalam halal. Maka dalam hal yang serupa ini dibolehkan berpegang kepada hukumnya yang asal, iaitu halal. Macam contoh tadi saya sebut suami isteri lah. Asalnya suami isteri itu adalah halal. Suami isteri halal. Cuma ragu, syubhah. Jatuh talak ke tak jatuh talak tadi? Cakap yang cakap tadi itu jatuh talak ke tak jatuh talak? Itu jadi syubhah. Jadi bila syubhah, kena balik kepada yakin. Suami yakin tak? Saya tak sebut tadi perkataan tu. Isteri berkata pun, saya pun tak dengar. Maka balik kepada hukum asalnya adalah halal lah, haruslah. Maka dalam hal yang serupa ini dibolehkan berpegang kepada hukumnya asal, iaitu halal. Akan tetapi bersifat wara' atau menjauhkan diri dari yang syubhah adalah suatu keutamaan yang terpenting. Jadi kalau meninggalkan benda yang syubhah, itu lebih baiklah. Mana disebut dalam hadis Nabi SAW tu, faman ittaqa syubhat faqad istabra'a lidini wa irdi. Baik. Ada pula syubhah yang asalnya haram, kemudian timbul syak dan keraguan mendakwa bahawa ia halal. Maka yang serupa inilah yang dikatakan syubhah yang wajib menjauhinya kerana berpegang kepada hukum asalnya, iaitu haram. Dia kata ini asalnya haram. Dia kata dah, kita dah buat macam-macam proses dah. Proses. Akhirnya benda tu jadi halal, dia kata. Mana benda tu dah, kita dapat menyingkirkan unsur-unsur
Apalah haram dalam tu. Dah berjaya kita singkirkan unsur-unsur haram dalam tu, maka benda tu jadi halal. Maka kita balik kepada hukum asal dia, iaitu benda tu adalah haram. Duit curi lah. Duit curi. Duit curi ni haram hukumnya. Pusinglah kat mana sekalipun, digunakan hukumnya adalah haram. Jadi cara macam mana nak menebus dia supaya dia ni bukanlah jadi halal, boleh digunakan, beri kepada Baitul Mal. Baitul Mal akan buat lah. Duit tu macam mana? Dia buat tandas ke, buat jalan umpama. Daripada 100,000 tu, 10,000 dia ambil umpama. Ambil 10,000 ni untuk surau, nak buat kuliah umpama. Asal sumbernya haram. Tidak jadi halal sebab dia dah sedekah 90,000 tadi tu. Jangan. Ini kadang orang nak suci, nak bersihkan, dia buatlah sikit charity kebajikan. Buat charity kebajikan, supaya nampak benda tu jadi halal, baik. Kan? Hari ni kena jaga-jaga banyak. Banyak-banyak kena jaga. Orang buat skim-skim perniagaan ni, kadang-kadang guna atas nama agama, guna gambar ataupun gunakan tokoh-tokoh agama yang orang percaya. Zaman hari ni pula orang tengok muka ustaz yang dia kena, dia pun kata, ni elok ni. Jadi saya ni mujur lah orang tak pakai muka saya sebab saya tak terkenal. Kan? Terkenal pun jadi mangsa juga tu. Pelaburan patuh syariah. Mana ada pelaburan patuh syariah ni, kalau melainkan kita boleh rujuk di Suruhanjaya Security, SC. Kalau Suruhanjaya Security kata pelaburan tu patuh syariah, saham tu patuh syariah, maka betul lah tu. Tak dia pakar kan. Baik. Syubhah pula terbagi kepada beberapa bahagian yang banyak. Yang satu dengan yang lain tidak sama. Macam saya sebut tadi lah. Syubhah yang harus kita hindarkan, yang sunat kita hindarkan, syubhah yang wajib kita hindarkan, syubhah yang sunat kita hindarkan. Berlaku warak atau meninggalkan semua perkara syubhah adalah penting dan dituntut oleh agama. Asal saja berlaku syubhah keraguan, eloklah ditinggalkan. Kecuali perkara yang ditimbulkan oleh perasaan was-was dan sangkaan-sangkaan yang batil, yang tidak berasas dan bersebab sama sekali. Kadang-kadang ada datang timbul rasa was-was dalam diri sendiri. Jadi was-was ni dia tak boleh jadikan hukum. Was-was ni tak boleh jadikan hukum. Kita kena pegang kepada dalil, petunjuk. Jelas benda tu halal, jelas benda tu haram. Jadi bila berjelas benda tu halal dan jelas benda tu haram, kalau berjelas benda tu halal, kita was-was, ragu-ragu, timbul ragu-ragu was-was kita, maka dia tidak menyebabkan benda tu jadi haram tu, tidak. Was-was je. Was-was ni bisikan-bisikan lah hati kita ya, so boleh ke tak boleh ni, boleh ke tak boleh, itu dipanggil was-was. Tapi kalau benda tu dah dijelaskan secara jelas, benda tu halal, tak ada timbul was-was. Kalau kita timbul was-was itu daripada diri kita sendiri lah. Kita sebut dengan hadithun nafsi, kita punya diri bercakap ni, itu dia panggil was-was. Baik. Misalnya jika ada orang berkata harta kekayaan dunia ini penuh dengan perkara syubhah dan tidak bersih, tidak satu pun yang boleh dikatakan sepi dari muamalah fasidah, iaitu pertukaran tangan yang tidak sah, dan sunyi dari tangan-tangan yang menganiaya. Oleh itu maka aku ingin menolaknya sama sekali, ataupun aku hanya akan mengambil sekadar keperluan sahaja, tidak lebih daripada itu. Pandangan serupa ini timbul dari was-was dan melampaui batas. Dah kalau semua benda haram dalam dunia ni, tak adalah rahmah Allah Ta'ala untuk kita orang Islam ni, semua benda haram. Yang menyatakan macam tu itu secara berlebih-lebihan. Semua ni haram ni. Kau kerja apa? Saya kerja doktor. Doktor pun makan gaji haram. Oh ya Allah, semua haram kau.
Awak jadi apa? Saya jadi ustaz. Ustaz pun makan duit haram. Dah, semua bondo haram. Jangan begitu. Itu timbulnya was-was yang melampaui batas. Sehingga mengharamkan benda yang halal. Orang kerja kerajaan dapat gaji. Dia dibayar berdasarkan kepada kerja yang dia buat. Layak dia dapat gaji banyak tu. Kita pula ragu-ragu. Lebih-lebih sangat ragu-ragu. Melampau-lampau. Keraguan yang melampau-lampau. Tak nak berhenti kerja kerajaan. Kenapa? Saya berhenti kerja kerajaan, Ustaz. Kenapa berhenti kerja kerajaan? Harta yang dapat daripada kerja kerajaan ni tak halal. Ya. Padahal ada pencen lah tu. Pencen halal. Halal pula pencen. Sebab dia makan pencen. Itu was-was yang melampau. Jaga hari ni ada gerakan-gerakan ataupun ajaran-ajaran yang konon yang menolak dunia. Semua dunia ni semua haram, semua tak boleh pakai. Semua benda tak boleh, semua tolak. Sedangkan kita masih hidup di satu zaman yang membolehkan kita beribadat, yang membolehkan kita memilih mana halal, mana yang haram. Kita bukan duduk di satu zaman yang macam Ashabul Kahfi dulu, yang semuanya kena sembah berhala. Kita tak ada tahap itu. Memang kita berada di dunia akhir zaman. Dia kata, tinggalkanlah dunia ni tuan-tuan. Habis kata banyak ni, bagi saya. Padahal dia lah melun lepas tu. Itu jalan-jalan sosek ni. Banyak. Dia jaga. Bila Imam Mahdi muncul ni tuan-tuan, dia kata, harta dah tak berguna lagi lah. Jadi harta tuan-tuan ni dia kata, tinggalkanlah saja. Tinggal-tinggal dia tibai. Tinggal-tinggal dia ambil. Tidak lebih itu. Pandangan supaya timbul dari was-was dan melampaui. Nabi SAW memperingatkan tentang bahayanya melampaui batas. Sabda Nabi, halaqal al-mutanatti'un. Qalaha thalathan. Mutanatti'un. Binasalah para pelampau. Disebut ianya sebanyak 3 kali. Pelampau ni maksudnya orang yang berlebih-lebih, ekstrim lah. Ini kadang-kadang melampau. Orang beragama kadang-kadang secara melampau. Bukan dengan kepahaman, secara melampau. Contohlah kan, makan KFC lah umpama. Ni ustaz KFC tak boleh makan. Kenapa pula? Siapa tak ada duit tak boleh makan. Itu betul lah tu. Tu ini sokong Israel ni, dia kata. Sokong Israel. Padahal kalau kita baca dari sudut sumber dia, tidaklah dia tu merupakan syarikat Israel, tapi sahamnya sekarang ni kuasai oleh Jacob, tak salah saya, Johor Corporation. Ini milik dia. Punya melampau, kadang orang pergi makan KFC, dia ambil gambar orang tu. Disebar. Penyokong Israel. La ilaha illallah. Janganlah macam tu melampau. Yang kerja di KFC ke McDonald tu, kau semua itu bukan orang lain, orang Islam kita ke. Sumbernya halal, semua halal, tak ada masalah. Tak boleh sokong Israel. Kita kena boykot benda tu. Boykot hari ni, orang yang kerja McDonald sampai ke peringkat dah tak ada overtime lagi dah. Sebab pelanggan dah kurang. Kita beragama kadang-kadang secara sentimen hari ni, tak maaf. Bukan kita lah, kita ni inilah lapis-lapis yang bergantung sangat dengan sumber TikTok apa semua ni. Kadang-kadang beragama secara melampau. Melampau. Dia tidak ada asas. Dalam kadang-kadang dalam memahami satu isu, hanya bergantung dengan sentimen, akhirnya melampaui batas. Sampai ke peringkat nak bunuh orang lah, apa semua. Bahaya. Ini ekstrim, melampau. Tak selari dengan dia, ini kafir ni, halal darah. Senang. Kita di Malaysia ni bukan tak ada aliran-aliran tu. Ada, wujud. Aliran yang berbeza ya pada dia, itu sudah jadi kafir lah, halal darah dan sebagainya. Contoh was-was ada banyak, semuanya berasas atas syak dan ragu semata-mata. Dan tidak ada satu pun yang berkait dengan sebab-sebab yang tertentu. Itu was-was lah
Was-was ni kadang-kadang kita ragu tanpa asas. Ragu tanpa asas itu namanya was-was. Itu orang yang was-was ni, dia kena kalahkan was-was dia dengan yakin saja. Itu je. Demikian pula, tidak harus bagi seorang manusia mengatakan, memang tidak ada suatu barang pun yang halal di dunia kini. Orang ini membuat hujah untuk meninggalkan warak dan memelihara diri dari yang haram. Maka kata-kata ini adalah sangat bahaya. Jadi dia kata, dunia hari ini memang susah nak cari yang halal. Kebanyakan semua haram. Haram ni semua. Tapi dia pun balun semacam juga. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat rahmah. Allah jadikan yang halal ni lebih banyak dari yang haram. Haram sikit ya. Binatang yang haram dimakan. Disebut dalam Quran, tak banyak. Kenapa Allah tak sebut binatang yang halal dimakan? Sebab binatang yang halal dimakan banyak. Ciri-ciri binatang yang haram dimakan disebut. Sebab tak banyak binatang yang ada ciri-ciri macam tu. Dua alam makan dengan taringnya, bangkai, darah, itu semua tak boleh. Tapi yang lain daripada tu halal. Itu asas dalam kita memahami agama. Agama Islam ni dia luas dengan rahmat, dengan kasih sayang. Tak sikit tak boleh, sikit tak boleh, tidak. Imam Ghazali berkata, memetik hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halal itu telah nyata dan haram juga telah nyata. Iaitu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga pada segala zaman dan masa. Hanya saja zaman dan masa yang berbeza-beza tentang sedikitnya yang halal dan banyaknya menurut baik dan buruk zaman tersebut. Buruknya zaman dan masa. Selanjutnya beliau berkata lagi, yang halal itu baik. Begitu pula yang haram, tetapi tidak benar jika dikatakan yang haram itu lebih banyak. Sebab pada setiap zaman dan masa pasti ada 3 perkara yang berikut: halal, haram dan juga syubhat. Tepat seperti apa yang telah diberitakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Demikianlah serba ringkas maksud dari bicara Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala itu. Jadi tuan-tuan, jangan kita termakan dengan orang kata, zaman hari ni banyak haram daripada yang halal. Jadi yang haram hari ni kono banyak tinggallah dunia hari ni. Habis nak buat apa? Duduk dalam rumah. Duduk rumah buat apa? Main WhatsApp. Sama itu. Kan? Habis nak makan macam mana? Order Grab. Sama yo. Ini kata-kata kadang-kadang orang yang ekstrim lah, yang melampau. Dan saya sebut Islam ni agama rahmah, agama kasih sayang. Yang boleh itu lagi banyak. Agama Islam ni agama luas. Bukan agama sempit. Bila kita nak beragama, kita cari yang haram. Sebab itu kita nampak kadang Islam ni jadi sempit. Sebab apa? Yang difokusnya pada yang dilarang. Padahal yang dibolehkan lebih banyak lagi. Tak boleh. Yang tak boleh ke? Banyaklah jadi. Yang boleh banyak, lebih banyak daripada yang tak boleh. Kemudian dari itu, hendaklah kamu mengetahui, moga-moga Allah Ta'ala merahmati kamu sekalian, bahwasanya saya telah menerangkan tentang maksud syubhah dalam pembicaraan saya sebelum ini secara ringkas sahaja. Manakala Imam Ghazali sebenarnya telah membicarakan tentang perkara ini secara mendetail, secara lebih terperinci, lengkap dengan bahagian-bahagiannya di dalam kitabnya yang berjudul Ihya Ulumuddin, di bawah tajuk halal dan haram. Barang siapa yang ingin memuaskan hati, hendaklah dia membaca buku tersebut. Buku apa? Ihya Ulumuddin. Kerana beliau sendiri pernah berkata bahawa tidak ada satu bahagian karangan yang pernah beliau memberikan perhatian yang serius seperti yang beliau berikan terhadap tajuk ini, iaitu tajuk syubhah ataupun halal haram. Malah sebenarnya tidak ada satu kitab pun yang pernah dikarang dalam Islam seperti kitab Ihya Ulumuddin itu. Hal ini dapat dirasakan oleh setiap orang yang mengkaji dan merenungkan segala isi dan kandungan kitab itu dari golongan orang-orang ahli ilmu pengetahuan dan ahli insaf.
Maknanya orang yang kembali kepada Allah lah. Jadi Imam Ghazali ni sangat menekankan perhatian terhadap halal haram dan juga syubhah. Jadi halal haram dan juga syubhah tu ada dawabitnya, ada perinciannya. Begitu juga dengan perkara syubhah. Supaya kita tidak mudah-mudah mengharamkan sesuatu benda. Begitu juga tidak mengambil ringan tentang halalnya sesuatu perkara juga. Dan kita juga tidak boleh ambil ringan tentang perkara-perkara yang jatuh kepada hukumnya syubhat. Jadi perhatian kena diberi. Pada benda yang halal, kita teruskan. Tak ada masalah. Ini kan benda yang halal pun kita tanya oleh. Ni boleh ke ni? Padahal benda tu dah jelas dah. Benda yang haram, jangan cari jalan nak menghalalkan. Haram, tolak. Sikit tak boleh ke? Sikit pun tak boleh. Ansu-ansu pun tak boleh. Sikit lah. Sikit pun tak boleh. Bila kita mula cari jalan nak membolehkan, kita buka ruang untuk bawa benda-benda yang diharamkan oleh Allah. Dan perkara yang syubhah. Benda syubhah ni satu lagi lah. Bila kita timbul je keraguan, sebaiknya kita tinggalkan. Keraguan ni biar keraguan yang ada asas. Jangan keraguan yang was-was ni. Kita yang sendiri cakap-cakap. Dan rasa, dah mati je. Keraguan ni macam mana? Ni seorang tunjuk bukti, ni seorang tunjuk bukti, ni seorang tunjuk bukti. Itulah timbul keraguan lah tu. Keraguan tu keraguan yang ada asas. Ada pun setakat was-was dalam diri kita ni. Kira-kira kalau nak kira, banyak benda yang kita jadi ragu-ragu ni. Okay. Baik, bahagian harap. Ini kita sambunglah. Minggu depan, kuat doh. Minggu depan buka sekolah ni. 10 bulan kan? Minggu depan 10 bulan. Tak balik sekolah. Nanti bincang balik lah. Saya boleh lah, tak ada masalah. Okay. Wallahu'alam. Lepas tu bulan puasa dah. Itu puasa dah. Bulan puasa. Okay. Wallahu'alam. Jadi kita tutup dengan tasbih kafarah dan selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi. أشهد أن أنت أستغفرك وأتوب إليه والله تعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.